warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, abang, inayah Allah dan hidayah Allah. Ya. Terutama nikmat yang paling besar, nikmat apa bang? Nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita, itu menunjukkan Allah yang maha hidup. Abang, Allah yang maha hidup. Jadi hidup kita ni bukan kepunyaan kita. Kepunyaan siapa? Allah. Jadi kita mentajalikan, memanifestasikan, menzahirkan hak Allah, bukan hak kita. Kita tak memiliki hak. Bila kita rasa kita memiliki ada hak, mula datang kedirian tu tadi, maka ada wujud dua. Bila ada wujud dua, kita dah maknanya akan berbalah. Betul tak bang? Dalam hidup kita akan datang berbalah. Inilah puncanya. Jadi bila ada ya rasa kedirian kita, tahu tak bang? Kita akan datang rasa ketidakpuas hati. Tidak rasa cukup. Sebab bila rasa kedirian, kita dah keluar daripada tempat yang penuh nikmat. Tempat yang penuh nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika, maknanya hadis. Hadis tu sampaikan mana Rabbika tu, mana nikmat yang paling besar apa bang? Hidup dekat dengan tidak merasakan ada diri. Yang ada hanya Allah. Betul tak bang? Tu. Jadi kita kena betul-betul merasakan apa makcik? Yang ada, tak ada rasa kedirian, betul. Makna yang ada betul-betul adalah Allah. Rasakan Allah je. Ini bukan senang boleh kita cakap tanpa kita mengolahkan dalam setiap kehidupan. Pasal ini yang nak diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk kan? Aku jadikan allazi khalaqal mauta, mati, dan hayata, hidup, untuk aku uji siapa yang ahsanu amala. Siapa bang? Siapa yang baik? Abang duduk elok. Siapa yang baik? Yang baik amalan. Duduk sini cakap bang. Ni kasih majlis tepi sikit bagi abang nak tengok Muhammad. Untuk dia uji, untuk dilihat siapakah amalan yang apa bang? Sekejap lagi, sikit lagi. Kamu tumpukan perhatian betul sikit lagi. Maknanya Allah tu dia bagi kita, dia jadikan maknanya menciptakan mati dan hidup, dia kata dalam ayat tu. Sebelum ni kita memang tak ada. Maknanya. Lepas tu dia hidupkan kita. Dia nak uji, nak tengok kita. Bagaimana cara kita. Yam, duduk tutup ya. Tutup. Tutup.
Dia nak tengok diri kita. Adakah kita ni betul-betul merasakan yang wujud hanya Allah. Itu ahsanu amalah. Tapi kalau kita kata kita buat ibadah hidup kita nak balasan ni, itu bukan ahsanu amal. Itu bukan ahsanu amalah. Memang Allah dah janjikan siapa aja yang melakukan Yam masuk mulut kotor. Kotor lah nak. Yang masuk mulut. Yang masuk mulut keluar. Sini duduk sini apa? Jadi Allah nak tengok abang pandai. Allah nak tengok, dia bagi kita hidup. Allazi khalaqal mauta wal haya. Dia jadikan mati dan hidup. Sebelum ni kita tak ada, dia hidupkan kita. Dia nak tengok siapa dia nak uji, siapa yang ahsanu amalah tu maknanya kita merasakan dalam hidup ni bukan kepunyaan kita. Tak ada kedirian kita. Itu baru ahsanu Tapi kalau kita rasa ada diri kita, tu ahsanu amalah tak? Abang? Bukan. Maknanya kita nak betul-betul rasa yang ada hanya Allah. Itu ahsanu amalah. Bila kita rasa ada kedirian kita, itu bukan ahsanu amalah. Boleh tak? Abang? Kita kontrol diri kita. Dapat yang gitu. Boleh bang? Abang nak minta tu je. Dalam hidup ni kamu jangan rasa ada kepentingan kamu. Maknanya kepentingan Allah. Itu itu ahsanu amalah yang Allah nak lihat. Faham tak bang? Mak J, Ifan, faham? Itu ahsanu anak-anak abah, Maknanya kalau kita solat, kita kena rasakan siapa yang rahmat, siapa kita boleh lakukan solat tu. Siapa? Kita rasakan Allah. Bukan kita bila buat ni, ya Allah kau nak bagi aku apa ganjaran dia. Itu maknanya kita tak kenal Allah. Kita tak. Itu bukan ahsanu amalah. Itu kita beribadah nak harapkan balasan. Padahal Allah memang dia dah janji akan bagi. Tapi innal lazina amanu, beriman dulu, yakin dulu kepada Allah. Ataupun ridha Allah dulu baru balasan lain. Ridha Allah tu paling utama. Allah dulu nombor satu. Lillahi ta'ala. Faham tak? Maknanya kita olahkan benda ni Minta anak-anak abah faham Maknanya ahsanu amalah ni kita jangan mengungkit-ungkit. Sebab kita boleh buat hidup ni dapat ni buat bersyukur kepada Allah. Bagi kita hidup, kita nak menunjukkan Allah Esa, Allah yang hidup, maha hidup. Kita tak punya hidup. Yang hidup hanya Allah. Kita rasakan gitu. Boleh? InsyaAllah dah. Ayam ikut. Alhamdulillah. Itulah tadi ahsanu amalah Jadi Allah tu dia ciptakan kita, dia jadikan kita, dia tajalikan kita, dia zahirkan kita bukan untuk mengaku kita ni ada. Ini bukan sunat, bukan senang. Pasal inilah ajaran yang nombor satu yang Rasulullah SAW dapat daripada Allah. Betul-betul menafikan. Tak ada diri Muhammad ketika berada di Gua Hira tu dia Allah menunjukkan, mengenalkan diri Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira tu supaya menghilangkan diri. Itu 40 hari. Jadi pertapaan tu Rasulullah dapat, maka itulah datang ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu makrifat yang lain. Tapi kalau kita tak dapat yang ni, yang ibu dia ni, untuk mematikan diri ni, kita belum dapat, maka ilmu-ilmu yang lain kita kutip-kutip daripada luar, itu tidak akan dapat memberikan manfaat yang betul-betul pada diri kita. Sebab memang kita kena melalui proses mati sebelum mati. Mana kita sekarang ni kita rasa macam kita hidup. Lain pelajaran kita yang Rasulullah dapat dan Rasulullah ajar pada sahabat. Dan sahabat ajar pada tabi'in, wali-wali Allah dapat. Mereka ini diajarkan maknanya proses untuk apa yang dikatakan tadi syahadat. Syahadat tu tadi maknanya syahadatain ini makna dua kalimah syahadat. Syahadat tu yang pertama sekali adalah la ilaha illallah. Dia berbalik pada asas tu balik.
Dia bukan makna tinggi, tapi asas tu kita tak lepas lagi. Tapi kita rasa kita dah sebut banyak kali, beribu kali, berpuluh tahun, kita rasa itulah memadai. Padahal kita belum sebut dengan betul-betul. Dia kalau sebut sekali betul-betul, itu yang nanti kita akan sampai dapat hembusan. Kita mengikuti hembusan keesaan Allah. Hembusan tu sendiri dah hembusan yang esa dalam diri kita. Perjalanan tadi, sir kita tadi dah menunjuk keesaan dia tadi. Dan setiap apa yang terkeluar daripada segumpal tu tadi, daging tadi yang dalam tu tadi, yang dah mengetahui rahsia tu tadi, itu akan jadi baik semuanya. Jadi Rasulullah dapat yang begitu dulu. Rasulullah langsung dia mengajarkan kepada sahabat-sahabat umat Islam pada waktu awal tu begitu. Dan semua umat Islam di waktu itu semua dapat yang begitu. Jadi mereka walaupun ilmu tak banyak ataupun belum lagi mantap, tapi mereka dah mengenali Allah. Awal-awal mereka dah kenal Allah. Kita minta maaf kebanyakan sekarang ni ilmu dulu, bukan saya cakap ilmu mana ilmu Allah, tapi kita tak mengambil ilmu Allah dulu, tak kenal betul-betul dengan Allah dulu. Kita hanya kita tidak melihat dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita tak perhatikan dalam, kita perhatikan luar. Kita utamakan banyak ilmu-ilmu luar. Ilmu-ilmu luar tu kita rasa kita dah cukup banyak, cukup pegang. Padahal kita belum lagi mengimani lagi, meyakini. Maknanya kita betul-betul sampai tahapan kalau kata la tadi, kita dah betul-betul kita buang diri kita betul-betul. Apa tandanya kita buang diri kita betul-betul? Kecintaan kita hanya kepada Allah. Kita akan mengutamakan Allah dulu nombor satu. Itu maknanya. Mana buang ke diri yang ambil pisau cocok tu bunuh diri, mana tu? Syirik tu. Maknanya kita utamakan Allah nombor satu. Setiap apa lintasan yang datang Allah. Setiap apa kita nak lihat Allah dulu. Tapi kita tak praktis tu kita rasa macam kita dah cukup. Tapi bila kita duduk pengajian kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu banyak benda yang kita tak selesaikan dalam diri kita dah. Kita hanya seolah-olah rasa kat luar ni kita dah selesaikan. Bukan saya cakap tak betul. Mana kita dah solat 5 waktu, kita dah puasa, kita dah zakat, kita dah apa semua. Haji kita dah, umrah kita dah buat, sedekah kita buat, zakat, apa semua macam-macam kita dah buat. Tapi mengapa kita rasa macam seolah ada kurang lagi? Ataupun kita rasa, oh ini cukup dah. Sebenarnya memang banyak benda kita tak selesai. Itu hanya luaran saja. Dalaman kita tadi belum lagi betul-betul bila kita sebut nama Allah terasa rindu dan kecut ataupun takut kepada Allah. Belum lagi. Jadi nak betul-betul macam mana kalau kita sebut je nama Allah, kita dah selamat tinggal maknanya dunia ni. Selamat tinggal diriku. Maknanya kemahuan diri kita sudah kita kikis habis. Kita memproses cari jalan kikis habis. Ada satu wali Allah tu, dia kata, dengan sikap membenci dunia itu lebih baik daripada engkau beramal 60 tahun. Apa maksud dia cakap tu? Dengan sikap engkau membenci dunia lebih baik daripada engkau ibadah 60 tahun. Tinggal lagi dalam hati engkau ada cinta pada dunia lagi. Engkau beramal, engkau masih lagi cinta kepada jabatan. Engkau beramal, engkau masih lagi cintakan kepada kedudukan kau. Engkau beramal 60 tahun tapi masih ada dalam hati engkau kecintaan kepada selain daripada Allah lagi. Itu pasal saya cakap tadi. Wa fi anfusikum afala. Kau tak melihat, Allah suruh lihat dalaman kau. Allah tahu. Kau beramal ni, kau banyak-banyak ilmu ni supaya orang cap kau sebagai ustaz, ulama, orang alim.
Engkau pergi jihad nak berperang kau supaya engkau orang tergelar tahu engkau orang ahli pahlawan berjuang. Engkau orang kaya, engkau rajin sedekah supaya orang tahu engkau ni orang yang rajin sedekah. Orang baik, ibaratnya. Itu semua gagal nanti. Bukan saya tak bagi buat. Tapi Rasulullah bagi tahu, awas, hati-hati. Jangan sampai kita berbuat tu untuk biar kita dapat gelaran. Semalam kan saya dah cerita tadi. Satu orang wali Allah. Ya. Bila malaikat kata, malaikat dah nampak amalan dia tu adalah dia, tempat dia dalam neraka, Allah tunjukkan. Dia kesian tengok orang tu. Dia turun kat wali Allah, dia kata, engkau, keduduk engkau di sekarang ni tempat engkau di neraka, Allah lihatkan aku. Apa dia kata? Aku berbuat semua kehendak Allah. Jadi kalau dia nak campak aku dalam neraka ke, nak campak aku ke mana, ke tempat azab, itu hak Allah Ta'ala. Subhanallah. Nampak? Orang yang betul-betul dah kenal kepada Allah, dia betul-betul khusus, betul-betul Allah. Dia tak ada lagi nampak ni ke nak dipuji orang ke nak ni, dia tak ada. Dia betul-betul dia buat tu Allah je. Dia buat tu betul-betul Allah. Tempat kau dekat neraka lah, kau dah banyak macam ni. Itu urusan Allah. Aku buat yang mana yang Allah Ta'ala suruh buat. Aku tak nak apa-apa. Aku nak betul-betul jadi hamba dia. Dia suruh aku buat macam ni, aku buat. Dia nak tempatkan aku kat ni, aku terima je sebab aku hamba dia. Apa pun dah hidup, subhanallah, malaikat jadi kagum. Tempat kau ibadah banyak macam ni pun, tu urusan Allah. Aku syukur aku boleh buat ni semua, bukan sebab aku takut neraka, bukan sebab aku nak apa-apa. Subhan, malaikat pergi, kot ibaratnya pergi balik jumpa Allah Ta'ala. Ya Allah, dia kata dia buat ibadah kan kau nak masukkan dalam apa benda tempat kau, dia nampak, kau nampakkan dia kata aku tetap redha, aku nak Allah, aku berbuat Allah, bukan aku untuk pentingan aku. Aku dah tak irau diri aku pentingkan nombor satu Allah. Aku buat tu atas rahmat Allah, aku boleh buat, bukan. Subhanallah. Terus Allah Ta'ala, sebenarnya tempat dia aku dah tukar, syurga pula Allah Ta'ala tukar kepada sebabkan dia redha pada aku, Allah Ta'ala kata. Ibarat gitulah cerita tu. Dia malaikat pun turun balik. Wahai wali Allah, ini kasih Allah, tempat kau Allah dah tukar pada syurga sebab kau redha. Sama juga malaikat, syurga ke neraka ke, aku Allah tempatkan syurga ke, bagi aku tempat aku cukup Allah je. Aku tak rasa apa-apa pun, cuma aku rasa bahagia dah dengan Allah. Ya Allah, orang dapat duduk makam ni, ya Allah. Seperti Rasulullah SAW, para sahabat, para wali Allah, nabi-nabi, semuanya makam di situ. Makam Mahmud terpuji. Makam Mahmud ni tahu tak? Tak ada syurga yang lebih tinggi lagi. Tak boleh nak digambar. Kalau syurga tu nombor 7, ada nombor 8, satu lagi tinggi. Dia tak tahu nak cakap syurga ni. Macam mana Allah bikin khas di sisi Allah betul. Nikmatan yang tak ada ketara. Memang ya Allah. Makam Mahmud ni tadi. Kemarin dulu sudah ada cerita kan macam mana nak dapat makam Mahmud kan. Tu. Solat tahajud tadi yang betul-betul tahajud. Itu betul-betul. Jadi begitulah kisah wali Allah tu yang diceritakan tu. Macam mana kita nak dapatkan macam tu? Rasulullah SAW nakkan kita dapat begitu. Beramal tadi demi ridha Allahumma inna nas'aluka ridha Allah. Kita berbuat ni atas suruhan Allah, bukan Allah suruh kita apa nak balas apa, ya Allah. Nak cuci kereta nak, abah punya berapa ringgit bah? RM5. Laju je dia buat. Bah cuci kereta bah. Boleh bah? RM5 boleh bah? Dah anak pula kita minta pula dah. Kita dah ajar gitu. Kan? Abah tak suruh mencuci kereta. Alah bagilah bah RM5 dah cuci dah, tengok kotor tu. Tengok anak tu dah, mentaliti dia dah. Macam mana kita nak ubah mentaliti? Mula-mula tak apalah, kita kena didik dia. Mula-mula memanglah. Dia peringkat baru kan, tadika. Kita kena bagi upah lah. Supaya dia bersemangat ibadah. Tapi kalau dah sampai dah tua bangka, kita biarkan nanti rosak tadi. Rosak jiwa dia. Mula-mula tak apa. Bagi upah ni syurga tu, ni. Tak apa. Tapi dah
Kita dah makin kita kenal Allah, kita takut nak minta yang bukan-bukan. Melainkan kita minta, kita selalu jadi hamba dia. Kita tak mempertikaikan langsung. Kita buat sesuatu tu dia nak bagi balasan ke tak bagi balasan, kita tak. Kita dah rasakan kita dah jadi hamba dia, Allah dah perkenalkan diri Allah pada kita, kita rasa tu paling besar nikmat di sisi Allah dah. Jadi bukan kita nak pelekehkan nikmat lain, tak, kita dah dapat yang paling, maknanya ibu segala nikmat, iaitu Allah tu sendiri yang menjadikan segala nikmat tu kita dapat. Wa amma bi ni'mati rabbika, baru kita nak. Ini Rasulullah nak sampaikan, hadiskan tadi, ini nikmatnya dengan Allah. Tapi bila kita mentaliti kita dah diajar ganjaran ni, bukan saya cakap tak betul, tapi kalau dah selalu banyak sangat gitu, hidup kita ni penuh dengan minta upah apa kau nak bagi aku. Itulah lemas tu. Itu dah melampau sangat lah. Maknanya kita dah menyangka kita dengan amalan kita bagus. Nanti Allah bagi kat dunia. Bukan, Allah tu dia tak kedekut, dia pemurah, Rahman, pemurah, pengasih dengan kita lagi. Belum minta dia bagi lagi. Tapi jangan sampai tersilap. Terlalu banyak pengasih penyayang Allah sampai kau terlupa. Kau nak mensyukuri nikmat Allah. Allah tu lebih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak ada yang lain. Macam mana kita nak dapat tu tadi? Kita dah mudah sangat sekarang ni tertipu. Kita tak tahu hala tuju kita, tempat duduk kita. Kita ingatkan kenikmatan Tuhan. Kenikmatan, kita tak nampak siapa yang memberi nikmat tu tempat kita. Bukan nikmat tu. Kita bukan nak letak sedapnya durian, sedapnya makanan ni, sedap cantik pemandangan ni. Bukan, kita nak duduk siapa yang anugerahi, bentuk siapa dia. Itu yang kita nak kena faham. Kita nak kena olahkan cepat. Kalau tidak, tewaslah kita. Tu tadi wali Allah tu kata, dengan engkau sifat membenci dunia, lebih baik engkau daripada engkau beramal 60 tahun. Dia kata gitu. Kena faham tu. Ya, walau 1000 tahun engkau beramal, tapi dalam diri engkau ada cinta lagi selain daripada Allah. Cinta dunia lah, kedudukan lah, apa sajalah. Wanita ke apa benda pun, sampai kau nak mati pun kau risau, ni siapa ni nak jaga mak aku, siapa nak jaga anak aku, siapa nak jaga harta aku, siapa nak jaga kebun aku, sampai nak meninggal pun baru kita tahu rupanya. Jadi apa ibadah yang dibuat selama ni? Tu tadi. Jadi sebelum kita wafat, sebelum kita nak dapat husnul khatimah, wa fi anfusikum afala, tengoklah dalam diri, jangan tengok orang lain. Masih adakah lagi cinta kita kepada makhluk-makhluk? Dia tak boleh bohong. Kalau selagi kau ibadah pun 60 tahun, kata wali Allah tu, tapi ada lagi dalam hati, dalam kau ada lagi selain daripada Allah, cinta Allah, dan ada cinta lain. Engkau, tapi cuba kau buangkan semua, kau akan dapat kenikmatan yang best dengan Allah. Itu tak boleh tipu. Kau tipu kau orang, kau ahli ibadah, tapi dalam hati kau masih ada cinta dunia. Orang calahkan sikit kereta kau yang baru beli pun kau mengamuk dah. Selipar kau baru beli tiba-tiba penyamun ambil keluar masjid, kau dah mengamuk dah. Apa ni masjid ni, ada perompak, bela perompak, kau salah orang masjid pula. Macam-macam jiwa kau tu menunjukkan engkau beribadah pada Allah sebenarnya bukan betul-betul. Engkau beribadah masih lagi ada kemahuan diri engkau. Maka itu barang kau, hak engkau rasa tak boleh diusik. Itu masih ada. Jadi itu mana masing-masing punya diri. Allah Ta'ala kata, aku dah buangkan. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan semua tu? Jangan bawa di hadapan aku apa hajat-hajat kau. Sebab bila kau bawa je hajat kau, maka kau bawa sembahan di hadapan aku. Aku akan tolak. Belum lagi kau jumpa aku akan tolak. Engkau datang membawa hajat. Hajat tu adalah sembahan. Tapi kalau kau tak bawa hajat apa, melulu kepada aku akan sambut kau, terima engkau. Sebab aku tak pernah berhijab pada engkau, tapi engkau yang menghijab dengan kemahuan kedirian kau tadi. Kedirian kau tu tadi adalah kau menyembah diri kau sendiri. Itu adalah hawa nafsu kau sendiri yang engkau tak faham lagi.
Sedangkan aku dah buka, buang diri kau. Engkau tak ada la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah, kalimah tu kalimah sakti, kalimah suci tu. Bersih maknanya tak ada diri kau. La sebut. Supaya engkau rasakan dia je, baru engkau tahu punya dia tak pergi mana-mana pun. Cuma engkau sebenarnya rasa ada, maka itu engkau tidak akan nampak Allah Ta'ala. Tapi bila engkau rasa engkau tak ada, semua betul-betul hilang, Allah hilangkan betul-betul, leburkan, baru engkau rasakan nikmatnya dengan dia. Ya Allah, betul-betul esakan dia tu. Rasulullah kata, siapa yang benar-benar mengesakan Allah, dia hidup dia manis tiada pahit, kata Rasulullah. Betul-betul mengesakan Allah. Bukan esakan Allah tapi ada rasa diri, itu tipu. Qul huwallahu ahad tapi rasa engkau yang sebut. Tak betul. Engkau yang esa, engkau ya Allah. Engkau di dalam hidup dah rasakan gerak gitu, melihat, mendengar, semua dia dia tak ada dalam hidup dia tak. Sebab dia dah buang dah kecintaan pada ini dah apa semua ni, dunia ni semua dia dah talak 3 dah. Dia tak mau ingat lagi. Dia dah buang. Cuma dia mengambil tu sekadar je, seteguk je air, ibarat seteguk air je. Bukan dia ambil dah simpan tamak banyak-banyak. Membebankan dia kata. Sekadar aku dah haus betul, baru kami seteguk je. Ibarat dia gitu. Di dunia ni mana? Untuk bukan ambil kumpul ombom. Bukan saya cakap tak boleh simpan harta, bukan. Bukan maksud saya gitu. Nabi Sulaiman dia tak ada dalam diri dia kepada keduniaan, maka tu Allah kurniakan dia segala dunia ni kejar pada dia. Emas-emas semua datang jumpa dia. Sebab dalam di hati dia tak ada ni. Dan malahan sampai benda-benda emas-emas apa semua jin bawa daripada perut bumi, bagi dia emas, jadi dia makin kaya. Dia kata ini semua kurniaan daripada Allah. Jangan sampai ya Allah hati aku lupa pada engkau. Nampak? Jangan kita ingat Nabi Sulaiman pun boleh kumpul kaya. Ya, tapi dalam dia dah dibereskan dulu. Benda tu hanya duduk di luar, tak masuk kat dalam. Engkau dah masuk kat dalam. Masalahnya kau tak keluarkan dulu, mana boleh. Keluarkan, letak tepi dulu, betul-betul alam nasrah laka sadrak, betul-betul nakkan Allah betul-betul dapat dah. Kau tengok tak diri kau. Jadi engkau tipu-tipulah diri kau. Kau jangan menyesal. Allah tahu dalam diri kau macam mana. Kau cinta pada Allah tak? Dia bagi satu laluan ni, ada harta, kedudukan, wanita, 3 laluan ni tadi. Kau pun lalu. Ni Allah. Ibarat Allah kat depan lah. Ibaratnya lah. Jadi kau lalu. Faham? Harta memanggil kau. Kau tercuit sikit. Tiba tengok tu. Kedudukan. Kalah kau kedudukan. Dalam kau nak menuju pada Allah tu. Tapi kau sebut juga nama Allah. Tapi kau sangkut kat situ, melekat. Benda tu melekat. Tak lepas kan kamu. Ini saya ibaratkan itu. Lepas tu wanita. Ada 3 benda ni. Kedudukan, harta, kedudukan dan juga wanita. Ini ibu dia ni. Kalau kita lepaslah wanita, kedudukan kita payah nak lepas. Contohnya, kalau kedudukan lepas, harta pula, sayang kita lain macam. Dia tengok. Kedudukan tu termasuklah maknanya anak-anak itu termasuklah tu. Jadi itu saya cakap, dah lepas belum kita maqam tu? Dah lepas ke belum kita punya nafsu kita tu? Amarah, lawammah. Sebelum nak dapat mutmainnah tadi. Mutmainnah paling tidak pun dapat mutmainnah, kita tenang dengan Allah. Jadilah dulu. Sebelum mardiyah, radiyah tu lebih tinggi, dapat mutmainnah pun cukup. Tapi sekarang kita amarah pun tak lepas. Macam mana nak lawammah tadi? Lawammah pun masih tersangkut lagi. Kejap okey, kejap tak, kejap okey, kejap tak. Amarah lagi lah. Kita suka dalam hidup kita mementingkan kita punya diri je. Ibadah juga, solat juga, puasa juga. Tapi dalam diri kita, kadang-kadang tempat kita di sini, sub kita. Kita terawih tiap-tiap malam sampai ke malam 30 situ je. Tapi satu hari tu malam ke-27 orang duduk tempat kita, orang tu datang awal. Kita marah. Ni tempat duduk aku lah.
Apa tu? Habis tak? Habis. Kita rasa kita punya kedudukan situ. Kita rasa ada di diri, maka kita telah Allah uji sikit dia. Tu kita kena tengok betul-betul dalam diri kita. Jangan tengok orang lain, tengok dalam diri kita. Bagaimana datangnya tadi Allah nak tengok allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Dia nak tengok apa perbuatan kamu tu dalam diri kamu macam mana. Di luar kita boleh berlakon. Kita pergi masjid apa sama, dalam ni dalam. Bukan saya cakap tak boleh buat di luar tu. Buat juga, tapi dalam tu cuba perhatikan. Di samping kita ni, ya Allah, kita dah banyak ibadah, lagi kita rasa macam kita ni hebat, kita pun mesti nak nasihatkan orang, orang mesti ikut cakap kita. Kita orang tak dengar cakap kita rasa marah. Aku ni orang ahli ibadah, kau taat pada Allah, kau kena taat perintah aku. Kau tak ikut, kau... Oh ya Allah, kita jadi macam apa? Kita yang lakukan ibadah tu, kita orang yang taat ibadah pada Allah. Kita bawa pakaian tu. Bukan kita nak buat pakaian, tak ada. Hamba. Rasulullah orang suruh, Rasulullah orang tak mau ikut. Orang tak nak panggil Nabi pun, Rasulullah tak marah. Ada kali sahabat dia punya hormat, punya taat kan. Tiba-tiba ada satu orang ni mabuk-mabuk cakap Rasulullah macam mana, Rasulullah tak. Tu. Jadi macam mana kita nak dudukkan gitu? Itu pasal kita kena banyak-banyak tengok dalam diri kita. Allah Ta'ala kata wa fi anfusikum afala. Tengok selalu dalam diri kita. Sebab benda tu selalu hati kita ni mudah, kadang-kadang kalau terlupa je, kita mudah ada rasa kedirian. Mudah sangat. Kejap pasal lagi pula tak belajar ilmu kenal diri kenal Allah. Lagi dia berlaku aksiden tu, manjang laku aksiden, macam rasa tak kena aksiden dah. Dah melanggar teruk dah. Pun kita rasa macam tak ada apa-apa, tak ada rosak dalam kita punya perhubungan dengan Allah. Cacat marbah orang kata kat dalam diri kita. Perhubungan kita dengan Allah dah. Dah tak tahu nak cakap dah, iman kita ke mana dah. Kita tak peduli, kita rasa macam kita. Bila kita belajar, Alhamdulillah, kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu banyak rosak rupanya. Salah gunakan hidup, salah gunakan percakapan, salah guna penglihatan, salah guna pendengaran. Ya Allah, macam-macam aku salah, ya Allah. Tapi kalau aku tak belajar ni, ya Allah, kau tak arahkan aku, ya Allah, kau tak bagi hidayah. Aku tak belajar kenal diri, kenal Allah, ya Allah. Tu jadi, Alhamdulillah, Allah sayang kita. Dia bukakan mukasyafah. Dia bukakan, cuba tengok. Ghaibu, dalam dia lagi. Sampai kita tahu, ya Allah, Engkau lah, ya Allah. Engkau lah rupanya yang sayang dengan aku sangat-sangat. Sejak Engkau ciptakan aku, sampai kepada wafat aku dan hidup, Engkau sayang ke aku, ya Allah. Engkau sayang ke aku. Tapi aku yang tak. Bayangkan Allah sayang kat kita, kita buat tak tahu je. Dah berapa lama dah tu. Allah suruh kenalkan diri, jemput orang ni, jemput wali ni, jemput orang alim ni, macam-macam. Lepas tu dalam mimpi kau dia tunjukkan macam-macam lagi. Tanda Allah Ta'ala sayang. Dia bagi ni sikit, dia bagi ni sikit, dia bagi kau sakit sikit-sikit je. Nikmat banyak, dia bagi sakit sikit, dia bagi ujian sikit je, supaya kau ujian. Kau kena sikit mengeluh. Nikmat banyak dia bagi, tapi bila sikit dia sentuh supaya kau sedar, kau dah mengeluh, kau dah. Ini kehidupan yang macam ni, makna kehidupan yang maknanya gagal kita di dunia lagi. Ibaratnya Allah Ta'ala kata, barang siapa yang ketika di dunia ni buta, kelak di akhirat nanti lebih teruk buta. Tersesat, tak tahu jalan mana dia nak pergi. Bayangkan. Ke sana tak kena, sini tak kena, sesat. Maknanya tak ada ahli tuju ke mana. Pergi sini semua rasa salah je. Dia pada masyarakat nanti, dia apa? Di akhirat kelak. Bayangkan. Tak jumpa. Kalau kita sesat dalam hutan, balik ke pangkal jalan, betul? Balik cari jalan pangkal kita, jalan datang dulu. Boleh dapat juga. Balik-balik. Ini sana tak kena, sini tak nak pergi mana? Sebab apa? Bukan matanya yang buta ketika di dunia, tapi mata hati dia tak nak pandang wafi'am fusikum. Dia tak nak lihat dalam diri dia tu. Adakah dia dalam diri dia? Siapa? Bila dia kenal diri dia, baru dia tahu tak lain. Baru dia boleh memulakan hidup yang
hidup yang baru. Hidup yang baru ni adalah hidup Allah, bukan hidup di selama ni dia ingat hidup ni hidup dia. Dan kita perlu sembah Allah tu. Maknanya salah Allah tu. Maknanya hidup ni dia dah. Kita tak ada hidup. Dia tu betul. Cuba perbetulkan akidah. Hidup ni dah dia dah. Jadi apa yang kita perbuat ni barulah kita tahu dia semua. Jangan petikaikan apa lagi dah. Mana boleh aku nak kena buat baik, aku nak kena ni. Tak. Iya, bila kau dah dengan dia semua akan beres. Tapi bila kau rasa engkau nanti kau buat baik pun kau nak balas ya Allah. Itu yang paling jahat. Sebab bila kau ibadah atas awal kedirian kau. Tapi bila kau sandarkan betul-betul engkau lah ya Allah, bila kau buat sesuatu engkau lah ya Allah. Engkau lah yang suruh solat, engkau yang suruh berzikir, engkau yang suruh engkau yang bestnya ya Allah, nikmatnya berada situ. Jadi engkau nak letakkan aku ke mana pun aku tak risau. Yang penting aku dengan kau ya, tak mau rasa diri aku ya Allah. Macam wali Allah tu tadi. Dia kata tempat kau Allah dah tunjuk dalam neraka, aku kesian tengok kau ibadah dah 40 tahun, tak malam tahajud. Tapi aku tak sangka tempat kau Allah tunjuk neraka ya wali Allah. Tak apalah. Aku tak ada rahsia apa-apa pun. Yang penting aku Allah. Aku berbuat Allah, bukan itu aku tak ada makrifat langsung. Aku Allah sudah, aku boleh buat ni, aku bersyukur Allah yang rahmat Allah aku boleh buat. Ya Allah, dia kata hamba kau ni special lah, aku pelik lah, kagum lah. Dia kata dia buat betul-betul engkau. Dia tak kisah engkau nak letak mana. Sebenarnya tempat dia situ. Allah Ta'ala kira ibarat ni. Syurga. Kenapa boleh? Sebab dia memang tempat dia. Dia pun tu, ya Allah, apa wali Allah, tempat kau Allah dah tukar ke syurga. Aku tetap gitu para malaikat. Tetap aku cukup dengan Allah. Kalau di tempat ke syurga pun, aku pun gitu juga. Tetap aku rasa Allah tu lebih mustahak daripada dia dudukkan aku tempat dia gitu. Bukan aku nak hina. Ibarat dia gitulah. Macam tu yang kita nak. Macam tu yang Rasulullah buat. Macam tu yang Rasulullah wa amma bin ni'mati rabbika, aku dah nikmat dengan Allah dia. Allah hidangkan macam-macam nikmat syurga yang paling tinggi pun Rasulullah rasa. Mereka tanya kekasihku Muhammad, kenapa dia tak cukup ke aku suruh hidangkan macam-macam ni? Tak hibur ke hati dia? Malaikat pun turun, Muhammad, apa kau tak cukup Allah hidangkan ni yang paling nikmat ni? Macam-macam hiasan batu permata dengan nikmat apa saja kau nak semua. Bidadari apa. Rasulullah tunduk macam orang tak puas hati. Dia kata, tanya pada kekasih apa dia nak. Aku risau umat aku. Aku risau umat aku. Boleh tak jamin ampun? Malaikat pun dia nak apa umat gua? Aku bagikan keampunan. Dia nak ampunkan umat dia. Janji kekasih aku terhibur. Terus Rasulullah sujud. Tak bangun-bangun ummati. Terus berdoa lagi. Walaupun dah dapat tu, tetap dia tunduk. Tanda kesyukuran dia sujud lagi. Dia minta lagi pada Allah. Ummati, selamatkan umatku. Sampai mengalir air mata jadi telaga Al-Kausar. Ya Allah, ya Rasulullah. Itu maqam Mahmud. Makam itu. Umat dia buat macam-macam dengan Nabi Muhammad SAW. Ya? Tapi Rasulullah tetap sayang ke umat. Tu tengok. Jadi kedudukan gitu yang kita nak. Walaupun kita tak mampu, ya Rasulullah pun tak mampu, tapi Rasulullah la haula wala, serahkan semua kepada Allah, jadi mampu. Jadi kita pun gitu juga, tak mampu nak buat gitu. Tapi bila kita serahkan betul-betul Allah, barulah yang mampu, kasih mampu kita Allah. Kasih mudah kita Allah. Ke depan kita akan bertambah kesulitan kalau kita tak selalu dengan Allah lagi. Bila kita selalu dengan Allah, dia akan jadi tempuh susah juga. Dalam susah tu senang, dalam susah tu mudah. Jadi itu. Jadi kita cepat, kena ujian ni, tak tahan. Tapi sebenarnya bila kita letakkan sebenarnya tu ujian yang Allah bagi tu untuk supaya memantapkan lagi. Cuba kita perhatikan.
Kita dah terlampau banyak cinta pada dunia. Tapi kita tak sedar. Bila Allah sentuhkan sikit, dia ambilkan sikit kereta kau tiba-tiba je. Tiba-tiba kereta baru beli tu, tiba-tiba tayar kena kebas 4-4. Contohnya lah, bangun pagi tengok. Apa detik pertama kau? Siapa punya perompak ni? Kita mula nak tak puas hati. Kita menasir nampak pertama datang tu lintasan kita makhluk yang ambil. Kita tak nampak. Oh Allah. Ini semua innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku datang dulu tak punya apa. Dan memang yang ada sekarang ni semuanya hak Allah, tak ada hak aku. Kalau dia nak ambil balik tayar 4 biji kereta yang hilang tu semua. Kalau kita dapat duduk situ, maknanya kita dah mula memproses, menjadikan diri kita sentiasa kita nampakkan Allah. Tapi masih kita nampak ini, kita repot ni tak puas hati sampai berhari-hari kita tak puas hati. Nampak sangat kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Allah uji 4 biji tayar je kita. Ya, padahal banyak lagi duit masih ada lagi, boleh beli tukar tayar apa semua. Nampak kita tak boleh nak olah. Sebab apa? Sebab tu lah tadi. Maka tu Allah hantar baru kita tahu. Detect dia dalam diri kita bila kita tengok. Rupanya aku masih lagi cinta lagi pada. Itu belum lagi macam Nabi Sulaiman, anak dia suruh. Lagilah kita tak mampu, dia baru 4 biji tayar pun kelang kabut dah. Jadi gitu pasal wafi anfusikum. Tengok. Itu kita tak asanu amalah tu Allah nak tengok dalaman kau. Jangan kau ingat kau ibadah 40 tahun ni. Bukan saya tak bagi. Engkau rasa engkau dah ahli ibadah. Belum. Dalaman kau aku cuba tengok. Itu pasal wali Allah kata dengan sikap membenci dunia. Lebih baik kalau kau amalan 60 tahun. Tapi masih ada lagi satu cinta kau kepada dunia. Satu aja. Di samping kau cinta Allah, ada satu lagi. Sama taraf dia cinta juga. Jika dia ambil yang kat dunia yang kau minat dia tadi, contohlah harta, engkau rasa kelang kabut. Tu masih ada satu, masih ada bencana berat lagi pada diri kau. Masih ada lagi azab pada diri kau. Mana buangkan, nyah. Ada kau dah menyah semua. Jadi tengok. Jadi saya nak cerita ni, saya pun sendiri kena juga. Jadi pengalaman yang Allah bagi pada saya itu bukan daripada luaran punya pengalaman. Ini pengalaman yang dalaman. Ya, ni babit wafi anfusikum ni pengalaman dalam Allah suruh tengok. Kalau sekadar luang kau boleh tunjukkan. Tapi dalaman ni, adakah kau dah lepas? Kau dah betul-betul yakin, iman, mengimani. Betul-betul takwa kat dalam, kata Rasulullah. Ada tak lagi? Kau cek lagi. Ya Allah, aku takut ada lagi, ya Allah. Ada lagi, ya Allah. Jadi hari-hari dia proses nak buangkan, tinggalkan. Dia ambil hanya seteguk je. Jangan sampai benda tu boleh masuk ke dalam. Dia dah kunci rapat dah, maknanya Allah je. Yang lain kat luar je. Kat luar je, dia ambil sekadarnya je. Jangan sampai berlebih-lebih sampai. Cuba tengok dalam diri kita. Masih adakah nafsu amarah, masih lawamah dan mencapaikan mutmainnah? Kita jangan bohong. Orang-orang yang berada di makam ni dia tahu. Allah dah memberikan pengalaman kepada wali-wali Allah contohnya. Dia dah menghadapi pengalaman. Jadi dia tahu apa yang kurang dalam diri kau. Itu pasal kita kena cari wali Allah yang mursyid ni. Taram. Jangan cari wali Allah yang jenis yang orang kata gila tu. Dia kita jangan hina je. Tapi kita nak belajar, tak boleh nak belajar dengan orang wali gila ni. Dia wali, dia dah hayal dia dengan Allah. Dia mana nak ajar kau? Dia ajar pun kebetulan sikit dia. Tapi kita nak cari wali yang jenis, wali yang mengikuti syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Dia pun jadi dia ikut jejak langkah Rasulullah SAW betul. Wali yang macam tu kita nak jumpa, baru boleh kita akan terbuka, bagi mudah kita. Sekarang kita tak jumpa, kita dia alhamdulillah. Kita dah dibuka pun cerita-cerita macam ni pun alhamdulillah. Maknanya perbuatlah. Buatlah sungguh-sungguh, jangan perhatikan di luar. Apa pun kita dah buat ibadah, siapa pun wali Allah, siapa pun malaikat kata tempat kita tetap juga neraka, jangan risau.
Kalaupun dia puji kita, oh, kau ahli ibadah dalam 30 tahun, kau ni hebat, kau ni ahli syurga lah. Jangan terbujuk, terasa macam bangga. Tetapkan diri kau, ya Allah, engkau lebih mustahak, ya Allah, ini tak mustahak. Tetap lawan, tetap. Kita tengah malam lagi kuat ibadah. Lagi kuat ibadah. Lagi dia orang puji macam mana pun, tetap kita, engkau ya Allah, engkau yang boleh aku bangun tahajud ni. Engkau hari-hari semua engkau ya Allah, bukan aku. Ya Allah, orang yang terbiasa gitu nikmatnya hidupnya. Di dunia lagi dia dah tak buta dengan Allah. Kan? Di dunia lagi dia merasakan Allah. Tak buta lah, dia rasakan Allah je. Kalau buta dia nak tu, dia buta lah, tak nampak Allah. Tu kata-kata. Siapa kat dunia ni buta, dia akhirat kelak lagi buta lagi. Sebab apa buta dia? Dia masih tak nampak Allah. Dia nampak ganjaran, nak nampak upah, nak nampak. Buta lah tu. Bukan mata ni buta, tapi mata hatinya yang tak. Wa fi anfusikum, dia tak tengok. Siapa yang dapat engkau melakukan tu, hidup kau tu, kudrat yang dibagi, kehendak yang dibagi, siapa tu? Yang kau rasa kau nak minta dibalasi tu. Tak cukup ke akunya tadi? Itu kita kenal diri, kenal Allah, kita jadi hamba abdi, hamba Allah. Yang abdi abdun, yang beribadah abdi abdun, fa abdun berterusan terus tak ada merasa kita ni ada hak. Abdi mana ada hak? Tak ada hak langsung. Kita tak ada rasa ada hak apa. Nak minta tu, minta ni, minta entah. Cukup dah Allah tu, Tuhan Allah tu. Cukup dah. Macam tu tak payah minta, tak cukup. Bukan, dia dah dapat Allah tu, cukup dah. Dunia akan kejar dia. Dia tak nak. Pasal dia tahu ini semua akan berbuat renggang perhubungan dia dengan Allah. Dia dah dapat. Maknanya wa amma bi ni'mati rabbika. Dia dah dapat tu. Rasulullah dah dapat tu. Tak mau disampaikan apa. Dia nak sampaikan Allah kau kena dapat cinta, Allah kau dapat lebur. Kau kena lah tak ada diri kau bersungguh-sungguh. Rasulullah ajar tu. Sampai ke kita lain pula tak ada tuju. Kita tak faham. Kesian orang kita. Nabi SAW menangis. Umati. Memang di tangan dia ada kekuasaan untuk mengampunkan, dibagi oleh Allah. Tapi tetap juga dia minta. Umat dia tu biar kenal Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang Rasulullah Ta'ala sendiri, puji. Itu selawat Allah Ta'ala tu. Ini rahsia. Innallaha, sesungguhnya aku berselawat. Bagaimana cara Allah berselawat? Laqad ja'akum. Allah Ta'ala kata telah datang kepadamu seorang pesuruhku, Rasul. Itu tanda Allah memuji Rasul. Itu selawat Allah Ta'ala dalam Quran. Itu banyak para wali Allah mengamalkan. Rasulullah sendiri pun suruh kita ni sendiri, pasti engkau akan dapat syafaatku kalau kita amalkan di hari-hari. Laqad ja'akum rasulun. Kita tahu dia tu sentiasa datang, ada nak menginginkan keimanan supaya kita kenal diri, kenal Allah. Sangat-sangat dia macam tu. Tu Ra'ufur Rahim bil mu'minina, pada orang mukmin sangat bersifat ihsan dan sayang. Ihsan, sayang. Kau buat salah macam mana pun dia ampunkan kau. Ihsan. Ra'ufur Rahim. Sifat ihsan dia sangat, dia pemaaf dia sangat-sangat. Tak tahu nak cakap Rasulullah SAW. Maknanya dia, kalau kita selawat, kita puji dia balik, dia dah lupakan kita buat silap dengan dia. Rasulullah SAW. Maknanya sifat dia gitu. Allah Ta'ala sendiri memuji macam tu. Tu Allah memuji tu. Itu cara selawat Allah. Dan macam-macam lagi. Itu salah satu Allah. Keterusan dia gitu. Sifat. Dia memuji sifat kekasihnya tadi. Rasul bersifat gitu. Sangat menginginkan kepada kita keimanan. Apa dia keimanan tu? Kenal. Dia bawa watak tu. Itu dia nak kepada setiap diri kita. Maka tu dia selalu hadir. Selalu hadir mengetuk pintu makam Madinah dalam diri kita tu. Ini rangka rusuk kita ni adalah rangka makam Madinah, makam apa?
makam Rasul. Kalau kita tahu ni, rusuk kita ni adalah rangka makam Rasul. Dalam tu ada Rasulullah. Ya, jadi kita ni tak faham. Kita tak faham. Sebab apa? Kalau kita cakap nanti orang kata, oh ini mereka-reka, mana ada hadis Nabi. Itu terserah kan. Saya bercakap tadi supaya setiap sesuatu yang Allah jadikan tak ada sia-sia. Cuma kita bila tak mengkaji, kita tak dekat dengan Allah, kita tak faham. Tak ada sia-sia Allah nak buat macam sangkar. Ni kan sangkar ni rusuk kita ni. Dalam sangkar tu ada apa? Kenapa dia buat sangkar? Dalam sangkar tu ada roh. Dalam roh tu ada sir. Dalam sir tu tidak lain, sifatku bernama Nur Muhammad. Dan al-sir ni min kulli sir, dia balik rahsia tu tak lain, akulah yang. Itu tadi. Kalau macam tu si Hajiz kata dalam diri kita ada Allah lah. Bukan maksud saya gitu. Kita tak boleh tunjuk Allah tu ada dalam, tak boleh. Tapi kita kena menghilangkan kita semua tak ada. Yang adanya Allah. Maka bertempatlah dia. Tempat yang dikatakan bila semua dah nafi, semua tak ada, barulah yang ada dia. Tapi kau rasa ni ada tu ada, Allah ada, itu banyak tu tak betul. Faham tak? Tu maksud dia kata la ilaha illallah, kena nafikan tak ada semua, barulah. Tapi kau la ilaha illallah, kau ada lagi di kau, mana kau tak akan ketemui. Pasal dia tak pernah ke mana-mana. Dia tidak ada di mana-mana, kata Siti Jinah. Allah tu tidak ada di mana-mana, tapi dia ada di mana-mana. Pelik tu. Siti Jinah. Kita bersyukur dia bagi kita sesuatu supaya terbuka minda kita. Wali Allah tu Siti Jinah. Dia kata, Allah tu tidak ada di mana-mana, tapi dia berada di mana-mana. Maknanya, Allah ni, kita tidak boleh tunjuk dia bukan ada di mana-mana. Kita tak boleh tunjuk. Tapi dia ada di mana-mana. Bila kita dah tak ada, semua ni tak ada, barulah kita tahu dia meliputi atas segala sesuatu. Tu maknanya. Mana pun kau pandang, fa'ainama tuwallu fasamma wajhul, tetap dia bila kau dah tahu rupanya. Semuanya dia. Kenapa? Semua dia nyatakan yang ada kau lihat ni, semua menyatakan dia. Yang lain tak ada. Jadi jangan kau nampak yang dinyatakan. Nampak siapa yang menyatakan? Dia. Kau nampak baju, jangan kapas pokok. Pokok siapa jadi? Nanti yang jadikan yang kita nampak. Siapa yang bagi kita pakaian? Baru kita nampak Allah. Bukan kita nampak tukang jahit lagi. Kita dah nampak benang, bukan? Kita nampak kapas, belum. Kita nampak pokok, belum. Kita nampak siapa yang jadi pokok tadi. Jadi setelah jadi pokok, jadi pakaian, kita lupa dah siapa asal dia tadi. Tapi kalau kita dah nampak asalnya, fa'ain nama tuwallu, kita dah tak mau nampak yang lain apa yang kita lihat. Melainkan Allah. Itu orang yang bijak, kata Allah, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubin tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Orang yang bijak, Allah Taala kata Allah tu maha bijak, dia kata kita bijak. Kalau guru kita yang alim tu kata kita bijak, bijaklah tu tak hebat. Tapi Allah yang maha bijak kata kita bijak, macam mana? Berdiri, duduk, baring, apa keadaan pun dia merenungkan, tidak sia-sia semua kau jadikan. Aku nampak engkau je, subhanaka faqina azaban, jangan bagi aku lupa pada engkau ya Allah. Subhanallah tu. Orang begitu, orang yang Allah Ta'ala suruh Rasulullah bersamalah dengan bersabar kau Muhammad, duduk wasbir nafsaka ma'al lazina yad'una rabbahum bil ghadari wal ashi yuriduna wajhah. Jangan kau palingkan wajah kau selain, duduklah bersabar bersama dengan wahai Muhammad dengan orang yang sentiasa yad'una, nakkan kepada Allah, sentiasa dalam hati dia. Bila orang sentiasa dia dah terbiasa hidup dia Allah ya. Allah suruh Rasulullah SAW duduk sama. Bersabar kau duduk. Allah suruh. Tu ayat surah Kahfi, bukan saya cerita. Bukan surah Kahfi. Wasbir nafsaka. Sabar kau Muhammad bersama duduk dengan yad'una rabbah. Menyeru hanya kepada Allah. Yad'una rabbah. Bil ghadari wal ashi yuriduna wajah kau, palingkan wajah kau selain kau duduk dengan dia. Maknanya orang yang sentiasa di dunia lagi ingat pada Rasulullah bersama dengan dia. Tak payah kau nak cari Muhammad tu kat mana, tak payah. Allah aja dah suruh. Jangan main-main orang yang sentiasa makrifat dengan Allah aja. Perilaku dia nak Allah aja apa. Apa ujian yang menimpa dia pun
anak dia dipancung ke apa benda ke, Allah, Allah, Allah semua je. Ya Allah, orang begini Rasulullah bersama dengan orang ni. Dan Allah bagi tahu, aku tu ada. Engkau dah menyumpai aku lah tu kalau kau dah jumpa orang yang macam tu. Allah Ta'ala kata dah hadis kursi. Aku ni sendiri kau nak jumpa susah, tapi kalau kau dah jumpa orang yang macam tu, dia tak ada kedirian, dia hanya asyik dengan aku je, engkau dah jumpa aku dah tu. Tapi kalau kau tak jumpa kat dunia macam tu, maknanya kau sengsara lah. Kau masih tersesat lagi, kau masih buta lagi. Cepatlah kembali. Carilah, mintalah kepada Allah betul-betul. Susah macam mana kalau dikata ada di lautan api, salji yang tebal ke, jauh macam mana, pagilah walau merangkak macam mana pun. Carilah apa benda, duit ke apa benda ikhtiar untuk sampai jumpa dengan orang begitu. Macam mana Imam Mahdi tadi kan, yang Allah Ta'ala bagi tahu, Nabi bagi tahu. Kalau kau nampak, rasa apa, dapat tahu berita Imam Mahdi ada di Mekah,